Okey, bahagian kedua 4.3 Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Jadi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri perlu bekerjasama untuk membangunkan satu sama lain. Okey. Jadi kerjasama yang pertama adalah kerjasama pembangunan sosioekonomi. Dalam sosioekonomi ini kita dapat tengok contoh sosioekonomi adalah pertamanya pembangunan tanah. Okey. Dalam buku teks ini menceritakan pada tahun 1956 kerajaan menubuhkan kerajaan negara lah, kerajaan persekutuan menubuhkan Felda untuk membangunkan negeri yang tak ada apa-apa. Okay? Contoh ni 1956 sebelum merdeka. Jadi kerajaan negeri ada tanah, cumanya dia tak ada duit untuk membangunkan negeri dia. Jadi dengan kerjasama oleh kerajaan persekutuan pada 1956 ni Felda ditubuhkan untuk kalau di buku teks ni tengok pembukaan Felda Endau dan Felda segitiga jengka. Jadi jengka tu dibuat untuk bukan saja sebagai peladangan sawit. Ya, peladangan sawit itu adalah tanaman baru pada waktu tu. Sebab negara perlukan pendapatan. Jadi untuk membuatkan pendapatan baru, negara buat tanam sawit. Jadi untuk tanam sawit perlukan tanah yang luas. Jadi ambil tanah di negeri-negeri yang besar ini untuk buat ladang sawit. Jadi seterusnya pada tahun 1966 buat FEKRA pula untuk apa? Ini menyatukan, memulihkan dan membangunkan tanah kerajaan negeri yang terbiar di seluruh negara. Jadi tanah-tanah yang kerajaan negeri tak mampu nak bangunkan, jadi kerajaan persekutuan akan bantu untuk bangunkan. Seterusnya, sosioekonomi lagi, pembangunan wilayah. Jadi terdapat wilayah-wilayah yang ditubuhkan atas kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okay, contoh di Kedah, berlakunya wilayah Kedah. Wilayah yang tersebut adalah di-handle oleh Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah ataupun Kedah. Jadi di gambar rajah ini adalah wilayah-wilayah tersebut. Di Kelantan ada, di Terengganu ada, di Pahang ada, di Johor ada. Ini adalah wilayah yang dibangunkan untuk meningkatkan sosioekonomi di situ. Maksud sosioekonomi ni maksudnya ekonomi rakyat di situ. Daripada tiada kerja boleh dapat kerja. Daripada tiada ekonomi ada ekonomi. Seterusnya pembangunan koridor wilayah. Okey, ini menceritakan tentang bagaimana di sebilangan tempat adanya bandar-bandar baru yang maju. Contohnya, tengok di sini, pada tahun 2006 di selatan Johor adanya rancangan pembangunan Iskandar. Di Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Utara Perak, terdapatnya wilayah ekonomi koridor utara. Di Pahang, Terengganu, Kelantan, daerah Mesin, Johor, terdapatnya wilayah ekonomi Pantai Timur. Ini adalah wilayah-wilayah ekonomi lah. Dia maju ke tempat tu untuk jadi pusat ekonomi. Seterusnya, kerjasama pemeliharaan khazanah negara. Jadi, khazanah negara ni, contoh, taman negara. Jadi, ini adalah kerjasama daripada pihak persekutuan dan pihak kerajaan negeri juga. Okay. Jadi contoh tengok dalam gambar ni ya. Taman Negeri Royal Belum. Di Kelantan, Taman Negara yang melibatkan 3 negeri. Kelantan, Terengganu, Pahang. Di Pahang kemudian ada Taman Hidupan Liar Krau.
di Johor, Taman Negara Johor Endau. Ini adalah kawasan-kawasan yang dijaga kerana padanya punyai hidupan-hidupan yang orang kata eksotik dan susah dijumpai. Okey. Seterusnya, apa lagi kerjasamanya? Apa lagi yang khazanah negara adalah taman laut. Ini biasanya bagi memelihara khazanah laut di negara kita, 42 buah pulau di perairan Kedah, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Labuan diwartakan sebagai taman laut. Pulau. Jadi di sekitar pulau tu terdapatnya penjagaan, tak bolehlah membuat kerosakan di situ. Jika berlaku kerosakan, siapa yang melakukan kerosakan di pulau-pulau ni boleh dihukum dengan undang-undang. Seterusnya, kerjasama penyediaan perumahan rakyat. Jadi, perumahan awal kemerdekaan, maksudnya pasca merdeka, antara rumah yang dibuatnya adalah Kerajaan Persekutuan menubuhkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan pada tahun 1964 untuk menggiatkan usaha menyediakan perumahan kos rendah. Jadi pada waktu tu rakyat susah nak beli rumah, tak ada duit, kerja pun susah, jadi kerajaan membuatkan rumah mampu milik kos rendah. Jadi kerajaan negeri menyediakan tanah yang dijual pada harga rendah pada Kerajaan Persekutuan untuk membina rumah. Okey, ini di mana ni? Pembinaan perumahan di Petaling Jaya, Selangor. Petaling Jaya. Seterusnya, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jadi pada tahun 1997, Kerajaan Persekutuan melakukan PPR, Program Perumahan Rakyat, untuk membina perumahan awam di seluruh negara. Ini adalah rumah-rumah yang milik kerajaan dibeli oleh rakyat. Dia dijual lebih murah lah daripada berbanding dijual oleh pemaju-pemaju. Kemudian kerajaan negeri menubuhkan agensi pembangunan negeri seperti Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor dan PKE Ekonomi Negeri Perak untuk membina rumah bagi rakyat berpendapatan rendah. Tadilah rumah yang dibina untuk rakyat yang pendapatan rendah. Jadi tahun perumahan mampu milik pula. Pada tahun 2014, Majlis Perumahan Negara ditubuhkan untuk merangka strategi menyediakan perumahan mampu milik. Maka buatlah rumah mampu milik. Contohnya sini Prima, rumah mesra rakyat, ada tanah. Kerajaan akan bagi pelan buat rumah yang dibayar bulan-bulan dengan harga yang rendah lah. Kemudian rumah Selangorku, kemudian rumah mampu milik Johor. Ini semua rumah yang dibina untuk penduduk yang mempunyai pendapatan yang rendah. Seterusnya, kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Ini adalah perlunya kerjasama antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan supaya setiap daerah dan negeri di negara kita ni selamat daripada ancaman luar. Jadi kerajaan persekutuan bertanggungjawab untuk, sebagaimana tadilah, bidang kuasa kerajaan persekutuan adalah menyediakan keselamatan. Jadi adalah tanggungjawab persekutuan untuk menjaga keselamatan kerajaan negeri-negeri yang dalam negara tersebut. Tapi benda ini perlukan kerjasama juga daripada kerajaan negeri supaya keselamatan tu terjamin. Kalau tengok di contoh ni, Pemerintahan Keselamatan Daerah Rajang di Sarawak. Berikutan dengan ancaman komunis yang semakin meningkat di Sarawak, Tun Abdul Razak Husin merupakan pengerusi Majlis Keselamatan Negara mengisytiharkan bahagian ketiga Sarawak sebagai Rajang Area Security Command atau RASCOM untuk Pemerintahan Keselamatan Kawasan Rajang pada tahun 72. Ini yang berlakunya ada isu keselamatan di Sarawak. Seterusnya,
Keselamatan khas Pantai Timur Sabah. Okey, ini berlakunya pada tahun 2013, ya. Pencerobohan di Lahad Datu. Masa tu habis tentera dikerahkan ke Lahad Datu untuk menjaga keselamatan negara. Okey, faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Okey, ini adalah faktor-faktor yang mengukuhkan sebuah negara sebagai persekutuan. Satu, perlunya ada keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Okey, keluhuran perlembagaan maksudnya kekuatan undang-undang. Okey. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebut bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan suatu undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Maknanya, jika satu negeri itu buat undang-undang yang berlawanan dengan undang-undang negara, maka undang-undang tersebut akan terbatal. Sebab itulah adanya Dewan Negeri dan Dewan Undangan Negeri dan Dewan Negara pada di Parlimen. Kerana perlu bincang supaya undang-undang tidak bercanggah. Penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, perlunya ada selaras. Maksudnya ada kesefahaman lah antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Kalau tidak, dia bergaduh antara dua tu. Okey. Ini adalah majlis-majlis yang ditubuhkan untuk mentadbirkan pemerintahan negara. Okey, contohnya Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan. Jadi majlis-majlis ini ditubuhkan agar melicingkan pentadbiran. Jadi urusan apa-apa boleh rujuk pada majlis tersebut, bukanlah terus pergi ke pejabat pentadbiran negara lah. Jadi ni semua majlis-majlis ni ditubuhkan untuk tadi menyelaras kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Okey, itu saja untuk tajuk ini. Jadi kesimpulannya, keberkesanan penyelesaian hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan. Okey, itu je lah untuk tajuk ini. Jadi kalau ulang balik, ini latar belakang tadi kita dah cerita dah macam mana terjadinya negara ni sebagai satu persekutuan. Kedua, pembahagian kuasa. Ceritakan bahawa negara ni ada dua bahagian bidang kuasa. Ada tiga. Satu, kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Ketiga, berlakunya kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dalam mentadbir negara ni. Dan 4 faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan tadi kita dah baca dah. Okey. Jadi itu saja untuk tajuk ini. Okey, sekian, terima kasih. Kita sambung di tajuk akan datang. Assalamualaikum.